Ini kali kedua selepas dekat 12 tahun saya menjejakkan kaki ke tempat ini buat kali pertama. Sejak itu tidak pernah terlintas di kepala untuk berkunjung semula ke mukim di Hulu Perak ini yang jarak perjalanan daratnya sejauh 276 km dari Kuala Lumpur. Ada apa di Lenggong? Yang kita secara umum tahu, ada Perak Man yang kali terakhir saya kunjungi tempat penemuan rangka purba itu pada 2010. Yap, itu saya yang pakai kasut oranye tu. Selain itu, seingat saya tak ada apa sangat. Lagipun ketika trip lawatan kelas kolej itu, kami hanya dibawa ke situ saja. Tapi, kunjungan saya kali ini telah diperlihatkan bahawa sebenarnya Lenggong mempunyai kekayaan yang pelbagai dan sangat tidak ternilai selain daripada Perak Man. Tapi eloklah saya cerita pasal Perak Man dulu. Perak Man ditemukan di Gua Gunung Runtuh di Bukit Kepala Gajah pada 1991 oleh pasukan penyelidik dari Universiti Sains Malaysia USM diketuai oleh Profesor Datuk Dr. Siti Zuraina Abdul Majid. Usia rangka tersebut adalah sekitar 11,000 tahun dari zaman Paleolitik. Semasa hidupnya dia dianggar berketinggian 157 cm dan mati ketika berumur sekitar 40 ke 45 tahun. Rangka purba itu juga merupakan rangka manusia yang paling hampir sempurna yang pernah ditemukan di Asia Tenggara dan uniknya dia ada kecacatan yang sangat jarang dipanggil Brachymesophalangia pada tangan kirinya. Dia dikebumikan pada posisi yang macam bayi di dalam kandungan bersama pelbagai barangan, memberitahu bahawa dia ni dahulunya mungkin seorang yang sangat penting di dalam komunitinya. And I think what more significant to his entire burial rites is we get to have a peek into the belief system of them, of that community at that time, because they sent him off in a very elaborate, ceremonial burial with complete offering of about 3,500 pieces of that river snails that has been chopped off the tip, meaning that they're actually being ready for consumption and it's being stacked properly to form like a mattress for him, and then they finally put him to rest, the body laid to rest on a mattress of the river snails, and then surrounding him with all those animal meats. And the right hand, these functional hands of his, also being placed a piece of meat that they had found that being placed close to the mouth, meaning that the belief system in that community was there is actually an afterlife. They believe that. Dan terbaru, Perak Man sudah memiliki wajah. Hasil usaha sama selama 2 tahun oleh penyelidik USM dengan pakar rekaan 3D forensik dari Brazil, Cicero Moraes, yang siap pada Januari 2021. Ini namanya Encik Abdul Nasir Jalaluddin. Kami panggil Cik Nash. Beliau bukanlah ahli arkeologi yang mengkaji rangka ini, tapi seorang pengusaha inap desa di Lenggong. Encik Nash dahulunya seorang pekerja sektor perkhidmatan yang telah mengembara ke segenap pelosok dunia sepanjang kariernya. Hanya pada 2017, apabila beliau mengetahui yang Lenggong telah diwartakan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada 2012, Cik Nash pulang untuk berbakti kepada tempat kelahirannya. Kalau tak kerana Cik Nash, saya mungkin takkan pernah tahu bahawa sejarah Lenggong ini sebenarnya bukan bertitik mula dari zaman Perak Man iaitu 11,000 tahun dahulu, tapi jauh lebih lama sebelum itu. Kira-kira 1.83 juta tahun yang lalu. Studies have shown that Lenggong had a impact from a meteorite dating back to 1.83 million years ago. Yeah, and then with that impact, it produced a very rare metamorph rocks called the sulfide rocks, which is very rare. And then Lenggong is actually one of the places in the whole world to have it. Yeah, there are actually only an elite of 27 sites around the world, and Lenggong is actually one of it. And what more important to that sulfide rock finding is that the experts actually found a stone tool embedded within that sulfide rock. So again, the theory of for whatever creation, there must be a creator. So who created these very particular stone tools they call the hand axe? So theory is actually evolving, and then
we believe that there was actually an early settlement of early men, we don't know in what form, that were actually dwelling within this area, making Lenggong one of the longest inhabited area in the prehistory era. Tapi sayangnya ramai yang tak tahu. Kerana cerita yang menakjubkan ini tidak dipersembahkan dan disampaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin disebabkan umum beranggapan bahawa melabur dalam hal-hal sejarah ini tidak membawa pulangan yang lumayan seperti sektor-sektor lain, maka usahanya pun ala kadar saja. Genap 30 Jun tahun ini, sudah sedekat Lenggong mendapat pengiktirafan yang bukan calang-calang itu. Namun apa yang dilihat hari ini, macam tak ada banyak yang berubah di tempat ini. A coveted title as a UNESCO should really send, flows of tourists into this area, and that will benefit the community in terms of their economic return. Yeah, and tourism of such is, to me, is the real green economy, because it does not actually take away any kind of excessive nature. We just simply polishing up whatever that we already have, and we just simply, market it. So I really hope that with this exposure, because without exposure, there will not come any kind of awareness, and without awareness, there will not be any kind of the feeling of belonging to that area. So I'm really in greatest hope that Lenggong get the due limelight coverage, okay, so that this can be escalated, and that our citizens, Malaysians especially, be proud of this, because this is actually truly a national treasure. It's not to be enjoyed by only Lenggong people, but the entire country. Di samping khazanah arkeologi, nilai sejagat luar biasa atau Outstanding Universal Value di Lenggong turut merangkumi kekayaan alam semula jadinya apabila diangkat sebagai geopark kebangsaan pada Disember tahun lepas. Tidak hanya flora dan fauna di dalam kawasan perlembahan antara Banjaran Bintang dengan Banjaran Titiwangsa seluas 2,068 km persegi ini, Lenggong juga menempatkan bukti bencana alam maha dahsyat yang pernah berlaku di dunia. Sekitar 74,000 tahun dahulu, gunung berapi Toba di utara Pulau Sumatera meletus. Abunya bertebaran ke serata dunia dan Bukit Sapi menjadi lokasi mendakan abu letusan Toba yang boleh dilihat setinggi 7 hingga 10 meter. Semuanya diceritakan dengan cukup terperinci oleh Encik Nash, sekaligus membawa kami menelusuri sejarah serta warisan dan budaya Lenggong yang unik. Beliau membuka pintu rumah Tiang 16 pada 2019 atas dasar untuk tidak hanya menyediakan kediaman untuk diinap seperti kebanyakan rumah inap lain yang ada hari ini, tetapi memberikan pengalaman menyeluruh dan autentik buat para pengunjung. Di rumah yang dibina bapanya dan tempat beliau membesar ini, Encik Nash menjadikannya terowong masa yang membawa pengunjung mengembara dan meresap ke dalam budaya masyarakat Lenggong yang tulen. Upacara berbalas pantun menjadi pembuka bicara. Kemudian kami diajar pula cara menggubah dan memakai supik tangan budaya orang Melayu petani. Seterusnya disajikan makan malam berlaukkan masakan tradisi Lenggong. Semua ini adalah usahanya untuk memastikan warisan budaya bangsa tidak mati ditelan arus pemodenan yang semakin deras dan dahsyat. To be able to stand out, you have to be unique. And we are already unique. Okay, culture kita sangat-sangat unik. Itu yang masyarakat perlu sedar. Mereka ni bukan mereka tak sedar, mereka mungkin tak tahu macam mana benda tu boleh digarap kan. Jadi masyarakat perlu dididik supaya menghargai warisan mereka. Dan sebenarnya benda-benda yang kita anggap sangat-sangat biasa ni, pada visitors, kepada tetamu-tetamu terutama daripada luar negara, mereka menganggap benda sangat-sangat luar biasa. Itu yang kita perlu garapkan, kita perlu bagi tahu kepada masyarakat supaya janganlah memandang remeh ataupun janganlah merasa rendah diri kerana kita ni orang mungkin kampung, mungkin kita tak maju, mungkin kita tak banyak harta, tapi kita punya kekayaan warisan yang sangat-sangat luar biasa. Itu yang saya
saya nak sampaikan kepada masyarakat kita supaya mereka dapat menjadikan benda yang mereka ingat sangat-sangat biasa tu luar biasa dan sebagai produk pelancongan di mana orang akan datang ke Lenggong untuk menikmatinya. Itu that's my whole intention, insya-Allah. Kerjaya berprestij ditinggalkan untuk perjuangan yang lebih bermakna. Encik Nash tekad mengangkat orang kampungnya supaya memanfaatkan khazanah yang dimiliki mereka yang diiktiraf oleh dunia bagi membina kehidupan yang lebih baik. Tanpa menunggu sesiapa, beliau berjalan sendiri menggalas tanggungjawab tersebut, bersyukur sepanjang jalan ditemukan dengan mereka yang seperjuangan untuk menjayakan matlamat murni ini bersama. Jadi kita tak boleh tunggu saya dengan tulang empat kerat yang ada, dengan ilmu yang Allah bagi ni. Jadi dengan mungkin ilham juga yang Allah bagi, dan juga saya bertuah dijumpakan dengan juga komuniti saya yang sanggup dan faham apa yang saya nak buat. Mereka beri kerjasama penuh. Jadi alhamdulillah, itu yang kita harapkanlah. Kita bermula kecil, tak apa. Jadi kita bermula. Jangan kita tunggu. It's always the hardest is the first step. Once you have made the first step, insya-Allah yang lain tu akan ampunlah, macam kita memandu juga dah. Kali kedua ke sini, akhirnya saya jatuh cinta dengan Lenggong. Banyak lagi sebenarnya yang masih terselubung di Lenggong ini. Ada kisah yang masih belum diceritakan. Ada rahsia yang masih belum diketahui. Ada misteri yang masih belum dirungkai. Ada permata yang masih belum digali. Hanya menunggu tangan-tangan mulia menyingkapnya dengan penuh tanggungjawab untuk diperlihatkan kepada dunia. Dan lebih penting, menyedarkan seluruh warga tanah ini bahawa kita sebenarnya sangat kaya. Sangat-sangat kaya.